Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi malikil haqqil mubin alladhi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli at-tayyibin wa ashabil akhyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua lagi dalam Mutiara Hati dalam episod kali ini dengan tajuk menarik khususnya bagi wanita yang jarang sekali disentuh dan dibincangkan, iaitu wanita uzur syar'i bukan penghalang untuk meraih pahala berganda di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang selalu dirindukan dan dinantikan. Setiap Muslim pasti bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kegembiraan biasanya begitu ketara bagi kaum wanita. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyambut tamu agung Ramadan yang penuh berkah. Namun, kegembiraan itu kadang-kala hilang begitu saja apabila bertemu uzur syar'i, yakni haid datang di bulan Ramadan. Semangat untuk beribadah jadi berkurangan, bahkan rasa sedih amat terasa kerana tidak boleh salat tarawih berjemaah di masjid, sekaligus juga tidak dapat ikut tadarus bersama-sama. Orang lain berpuasa tetapi dia tidak. Merasa tidak boleh melaksanakan amal saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala semaksimum mungkin, sedangkan ibadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Bermacam-macam perkara yang difikirkan. Bahkan sampai berfikir bagaimana nanti harus membayar puasa sendirian ketika orang lain sedang seronok menghadap makanan. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap Muslim dan Muslimat. Namun, ada keringanan bagi wanita haid dan nifas untuk tidak melaksanakannya. Bahkan, hukumnya adalah haram. Berarti puasa dilarang baginya dan bila dikerjakan, hukumnya adalah berdosa. Hal ini yang membuat wanita bersedih hati kerana tidak dapat beribadah penuh selama beberapa hari semasa haidnya. Sikap pertama yang wajib dipupuk oleh perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan adalah redha. Kerana seorang hamba yang beriman memang tidak boleh bersikap kepada penciptanya selain redha dengan ketentuannya. Kesedihan kerana tidak boleh berpuasa, solat, tarawih, membaca Al-Quran kerana haid adalah perkara baik. Kerana di antara ciri-ciri orang beriman adalah gembira ketika melakukan amal soleh dan susah hati ketika melakukan maksiat. At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kebaikan yang dilakukannya membuatnya bahagia dan keburukannya membuatnya susah, maka dia adalah seorang mukmin. Patut pula difahami oleh kaum wanita bahawa ketika dia tidak berpuasa Ramadan kerana haid, bermakna dia sedang menjalankan perintah Allah. Kerana Allah melarang perempuan haid berpuasa. Artinya, dia sedang beramal soleh sebagaimana mereka yang berpuasa tanpa ada perbezaan. Justru, perempuan haid tersebut sedang menjalankan perintah Allah dengan cara yang lebih ringan daripada mereka yang berpuasa yang perlu menahan lapar dan dahaga. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Aidil Adha atau Aidil Fitri keluar menuju tempat salat. Baginda melalui kaum perempuan seraya bersabda, "Wahai kaum perempuan, hendaklah kalian bersedekah, sebab ditunjukkan kepadaku bahawa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Kalian banyak melaknat dan banyak kufur terhadap suami. Dan aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akal dan agamanya yang boleh mengalahkan lelaki yang kuat tekadnya selain kalian." Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?" Baginda menjawab, "Bukankah persaksian seorang wanita separuh dari persaksian lelaki?" Kami menjawab, "Benar." Baginda berkata lagi, "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang perempuan
bila dia sedang haid, dia tidak salat dan puasa? Kami jawab, benar. Baginda berkata, itulah kekurangan agamanya. Lafaz bukankah seorang perempuan bila dia sedang haid, dia tidak puasa dan salat, menunjukkan bahawa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diketahui bahawa perempuan yang haid tidak berpuasa dan tidak salat. Oleh kerana salat 5 waktu dan puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, sedangkan kaum perempuan yang sedang haid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah tidak melakukannya. Maka hal ini bermakna puasa dan salat memang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Ini bermakna jika dilakukan, maka puasa dan salat tersebut adalah tidak sah dan ia melakukan perkara yang haram, malah melanggar perintah Allah dan berdosa. Jadi, redha adalah sikap pertama yang harus dibina. Sikap redha adalah sebahagian daripada amal soleh, bahkan termasuk di antara amal soleh yang paling agung. Lalu, amal soleh apa yang perlu dilakukan oleh seorang perempuan ketika sedang haid di bulan Ramadan? Banyak sekali aktiviti di bulan Ramadan yang mempunyai nilai pahala yang boleh dilakukan oleh seorang perempuan dalam keadaan haid. Amalan yang dianjurkan bagi wanita haid agar tidak terlepas peluang menggandakan pahala iaitu yang pertama, perbanyakkan berzikir dan salawat, membaca Asmaul Husna, mendengarkan ayat Al-Quran, berdoa serta perbanyakkan mohon keampunan. Bagi orang perempuan yang haid, mereka digalakkan untuk membaca doa-doa dan juga zikir semasa berada di dalam bulan Ramadan. Antaranya adalah seperti yang dianjurkan dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, maksudnya, wahai Rasulullah, apakah pandangan kamu sekiranya aku bertemu Lailatul Qadar, apakah yang patut aku berdoa? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya kau maha pengampun dan kau suka pengampunan, maka ampunkanlah aku. Memperbanyak zikir dan istighfar juga merupakan momen penting di bulan Ramadan. Tidak ada larangan bagi wanita haid dan nifas untuk memperbanyakkan ibadah ini, apalagi ketika tidak boleh melaksanakan salat dan puasa. Zikir dan istighfar merupakan ibadah yang paling ringkas dilaksanakan, tetapi mendapat manfaat yang banyak dan pahala yang besar. Zikir dan istighfar boleh dilakukan bila-bila masa dan di mana sahaja. Tidak memerlukan tenaga dan kos yang banyak. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Di antara lafaz zikir yang boleh diamalkan secara istiqamah adalah lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, iaitu subhanallah bihamdi dan subhanallahil azim. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, bulan Ramadan juga bulan memperbanyakkan sedekah. Bagi wanita haid dan nifas, perbanyakkanlah bersedekah. Allah akan melipatkan ganda pahalanya sampai 700 kali lipat. Pahala sedekah bagaikan 1 biji benih, ditanam kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Dalam setiap tangkai berbuah 100 biji. Hasil 1 biji sedekah akan berbuah menjadi 700 biji. Begitulah pahala sedekah. Apalagi jika amalan sedekah dilaksanakan di bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan jauh lebih banyak. Seperti mana sabda Nabi SAW yang bermaksud, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Kerana aku melihat kaum wanita lah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Manfaat sedekah iaitu menghapus dosa-dosa kita. Jika hidup diibaratkan seperti kertas putih, maka dosa-dosa kita ibarat tinta hitam yang mengotori dan merosakkan kertas putih tersebut. Dan sedekahlah yang dapat menghapusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Memberi makan orang berbuka juga adalah termasuk di dalam kategori bersedekah. Dibolehkan dan digalakkan
bagi orang yang dalam keadaan haid untuk memberikan makanan kepada mereka yang berbuka puasa. Hal ini antara perkara yang mendatangkan pahala yang besar kepada pelakunya. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa dalam keadaan pahala orang tersebut tidak berkurang sedikit pun. Kemudian yang ketiga, mencari ilmu. Sama ada menghadiri atau mengikuti majlis ta'lim maupun membaca buku atau kitab yang boleh menambahkan ilmu, menimbulkan keinsafan dan peningkatan iman serta makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa hadir di majlis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah menulis bagi orang tersebut tiap-tiap jangkahan, yakni langkah kakinya sebagai ibadah 1 tahun. Setelah ilmu dipelajari, kemudian mengajarkan kepada orang lain, sama ada diamalkan atau tidak, sudah diberikan pahala banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dia disampaikan ilmu itu kepada orang lain, maka pelajarilah ilmu Allah dan ajarkanlah kepada orang lain. Melakukan amalan-amalan sampingan lain seperti menyediakan juadah untuk bersahur dan mengejutkan suami, anak-anak atau keluarga untuk bangun sahur juga boleh dikategorikan sebagai amalan yang soleh yang bakal mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sebab untuk seorang meninggalkan ibadah walaupun sedang mengalami uzur. Apatah lagi melepaskan peluang menghidupkan malam pada 10 terakhir Ramadan. Kerana kita sangat digalakkan untuk memburu Lailatul Qadar pada malam-malam tersebut. Oleh itu, janganlah ditinggalkan terus dari beribadah pada waktu malam walaupun anda sedang didatangi haid. Justru, kaum wanita tidak perlu bersedih ataupun kecewa kerana tetap banyak ladang pahala yang boleh dilakukan. Semoga perkongsian ilmu yang secubit ini akan dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita semua untuk sentiasa bermuhasabah diri dan selalu berusaha untuk mempertingkatkan iman dan taqwa semata-mata kerana memohon keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengakhiran syurga abadi. Amin ya rabbal alamin. Untuk akhirnya, segala yang baik dan betul itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan yang buruk dan salah itu datangnya dari saya sendiri. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.